Dia orang bising, kita semayang pegang handset. Sampai ke hari ni puak-puak tak reti ni dia buat duk mainkan isu. Saya hari tu saya buat semayang tarawih. Ceritanya 5 tahun lepas. Hari tu kebetulan kita tak ulang Quran ni. Sebab ada masalah sikit. Nak ulang tu tak dan nak ulang. Bulan Ramadan semayang tarawih. Saya pun letaklah handset di sini. Tutup line, kita tutup line ni. Kita punya line ni kita tutup lah. Kata-kata orang baca masuk WhatsApp kan, letih juga nak jawab. Terbaca juga, jadi kita tutup line dia ni. Buat flight mode dia panggil. Kita letak sini. Lepas tu waladdallin amin, kita pun ambil lah. Tengok Quran dalam ni. Orang kata tu bid'ah tu dia. Bid'ah, tapi tak tengok handset tu. Kalau nak kira gitu, awak semayang atas kapek ni bid'ah juga ni. Nabi semayang atas pasir. Atas sejadah tu tak boleh pakai, itu bid'ah. Kalau kita nak cakap bodoh lah, tapi kita tak boleh jadi bodoh macam dia. Dan tak boleh ikut kebodohan dia. Dia tak erti guna alat. Alat tu lain ni kita mengajar agama. Tapi alatnya mikrofon. Zaman Nabi tak ada mikrofon ni. Tapi Nabi duduk di tempat tinggi, sebab tu Nabi buat mimbar. Dalam musim haji, orang ramai mai ke Mekah, Nabi berdiri di atas Jabal Rahmah. Sebab apa Nabi berdiri di situ? Kerana orang ramai, Nabi perlu tempat tinggi baru suara sampai. Itu keperluan pada ketika itu. Dan saya yakin kalau ada orang pandai ke mikrofon hari itu, Nabi pakai mikrofon. Sebab itu kemudahan. Macam ni juga handset ni kita letak dalam ni lah. Kita tutup flight mode apa, bila kita nak baca Quran kita buat keluar. Apa yang jadi masalahnya? Kita pergi ke Mekah tu bukan handset, Quran tu dia pegang, dia kepik sini. Dan tu dia baca. Sebab memang tidak membatalkan semayang. Dia kata lebih pada 3 pergerakan apa. Awak mengaji 3 pergerakan batal. Saya mengaji tak batal. Kalau benda khilaf, awak terima awak, saya terima hak saya. Apa masalah? Pergerakan yang tidak ada apa-apa tu boleh jadi batal. Pergerakan tak ada apa-apa saja, dia tengok kuku saja lepas semayang, itu lain. Ini ada tujuan. Ada tujuan. Tapi puak-puak ni masih dia kata Wahabi, dia kata Wahabi, semayang tengok handset, semayang balas WhatsApp, semayang macam-macam, dia kata macam-macam, dia kata mungkin Allah Ta'ala beri pahala pada saya mungkin. Sampaikan hari ni tak habis lagi tuduhan-tuduhan hak begitu. Sampai dia gelar ke saya, dia berkata Ustaz Android, dia kata. Padahal saya pakai iPhone, tak pernah pakai Android. Dia kata Ustaz Android, dia kata. Padahal saya pakai iPhone, tak pakai Android. Punya jahatnya tuduhan itu. Orang yang kata begitu, selepas saya memberi penerangan ini, saya serahkan batang tengkuk dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dia. Dan jikalau dia bertujuan untuk memfitnah juga, untuk kata juga, saya serahkan batang tekuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar Allah Subhanahu Wa Taala yang jawab. Setelah saya menjawab ni, kerana saya tidak boleh menutup mulut orang, tidak boleh menghentikan tangan orang yang menulis, tapi dia fitnah juga, kita serah pada Allah Taala. Sebagaimana Nabi menyerahkan orang yang memfitnah dia, dan sebagaimana para sahabat menyerahkan orang yang berkata yang tidak bukan-bukan kepada dia, setelah dia membela diri dan menjawab, serah pada Allah. Apa nak jadi pun jadi. Apakah hukum imam membaca Quran melalui handphone ketika solat? Terima kasih. Kalau membaca Al-Quran dengan handphone atau Al-Quran kecil, dibenarkan ketika solat sunat sahaja. Sunat malam, boleh. Buka Al-Quran, Yasin wal Quranil Hakim, baca kat sini. Boleh. Dia sama je macam baca pegang Quran. Cuma Quran tu kena pusing, kena bergerak banyak sikit kan. Yang ni tak payah, jari je. Tolak. Bahkan lebih minimum penggunaan pergerakan tu dalam menggunakan phone. Cuma disyaratkan nak menggunakan alat-alat seperti ini mesti matikan semua connection. Dia tak boleh tengah-tengah baca masuk WhatsApp. Abang di mana? Dia baca pula tu.
Itu yang bahaya tu. Jadi dia ada gangguan yang lain. So kena matikan semua dulu. Baru dibenarkan untuk kita baca melalui aplikasi ni. Ya. Boleh, tak ada masalah. Dia sama juga macam kita baca Quran besar. Boleh tak pegang handset untuk baca Quran ketika dalam solat? Handset tu ada software Quran dari orang Jitra. Dia semayang, dia pegang handset, pegang itu. Kerana dia nak baca Quran, tak ingat surah. Nak, umpama kita imam tak ingat Fatihah, buka handset. Dengar molek. Pegang Quran dalam mazhab Syafi'i, dalam semayang, jangan sampai gerak 3 kali turut-turut. Dalam mazhab lain 40 kali pun tak apa, kerana perbuatan itu ibadah dikira. Dan ada kaitan dengan semayang. Dalam mazhab Syafi'i dia bergalus sikit. Begitu juga kalau kita semayang mana duduk depan. Quran dia kata kita buka pula. Memang kau buka sekali, jangan kau buka gini gitu. Buka sekali je lah. Tapi kalau pegang gini, tengok surah, pandangan yang paling aman, kalau semayang 5 waktu, makruh. Setengah ulama kata khilaful aula. Yang boleh tengok-tengok Quran, semayang lain daripada maktubah. Semayang tarawih, semayang witir, semayang hajat. Secara umumnya dia boleh pegang telefon tu tak membatalkan solatnya. Tetapi dia sedikit mengganggu struktur ataupun bentuk asal solat itu, iaitu tangan diletakkan di dada atau di so dengan itu apabila dia buat macam tu, maka dia terkeluar daripada satu sunnah, telah dia tertinggal daripada situ. Kalau boleh dia elakkan hal itu, dia elakkanlah. Kan? Tapi kalau itu salah satu cara yang ada hanya untuk dia, untuk membolehkan dia baca, dia akan ada sedikit catatan pada satu tempat, ada sedikit kelebihan dengan dia boleh baca. Jadi bersolat itu tak begitu cantik pada satu sifat sunnah, tapi mungkin panjang bacaan pada satu sunnah yang lain lah. Jadi cuma kalau dia boleh letakkan Quran di hadapannya, itu adalah lebih baik. Dia buka Quran, dia letak. Kerana asalnya jangan letak jauh daripada tempat sujud. Asalnya kita lihat mata kita di tempat sujud. Kan? Sekarang ni kalau ada stand tu yang dia orang jual, itu mungkin lebih membantu. Ini membantu, saya ingat masa masih ada, boleh pergi cari di kedai muzik, bukan ada tempat tu untuk letak. Atau kedai muzik buka lah, muzik ni mungkin tak buka, tapi dia boleh reka lah, cari yang nak tak meja ke di depan, supaya dia boleh membaca Al-Quran. Ya. Dan dia boleh bergerak sedikit ke depan, mendekati Al-Quran. Dan dia juga boleh melangkah ke belakang apabila nak sujud, jika sekiranya mungkin dia tak nampak Quran tu kan, dia boleh kerana Nabi SAW pernah salat di atas mimbar. Apabila nak sujud, faraja'a qahqara, Nabi pergi ke belakang dan Nabi sujud, kerana Nabi solat atas mimbar kerana nak tunjuk ke orang belakang macam mana pergerakan solat. Tapi menunjukkan seorang boleh bergerak dalam solat. Maksudnya pergi ke depan dan nak sujud, undur balik ke belakang jika sekiranya ada keperluan untuk melakukan hal yang seperti itu. Maknanya berdasarkan hadis, masa nak baca boleh ke depan, bila nak rukuk sujud undur ke belakang. Dia undur ke belakang lah, kalau lah mata dia tak nampak lah kan. Kalau Quran kalau macam setengah orang tu memang mungkin ramai orang lah, saya rasa kebanyakan orang dia memang ada Quran yang besar yang dia gunakan untuk solat qiyamul lail ataupun sembahyang malam setiap hari. Jadi memang yang mana yang ada tu memang tak ada masalah lah, kita memang duk tengok yang turun dan dia cukup lah kita kan. Tapi yang belum ada tu lah kan, mungkin dia tak meja dia tu Quran dia tak besar mana, dia nak kena dekat sikit baru dia nampak. Lepas tu kalau boleh tak, kalau dia dekat sikit, lepas tu dia nak undur belakang sikit, dia nak sujud, takut tersujud atas meja tu, boleh lah.